大家平安。今天我们又见面了。我们今天要学习一个部首，这个部首呢是木字。Selamat sore semuanya, Shalom. Kita bertemu lagi dan hari ini kita akan belajar satu radikal, yaitu huruf mu yang berarti pohon dan kayu. 好的，那我们现在从经文来开始。创世纪第1章第12节，于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着核儿。上帝看着是好的。我们在这个创世纪第1章第12节里看到一个词，树木。Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 12 itu ada satu kata sumu yang berarti pohon-pohonan. 然后我们再看另外一个经文，《申命记》第16章第21节，你为耶和华你的上帝筑坛，不可在坛旁栽什么树木作为木偶。好，那么在这个生命记呢，有树木，还有木偶。Ya, kosakata yang dipakai di dalam Kitab Ulangan 16 ayat 21 itu ada dua, sumu yang berarti pohon, 然后木偶 ya, di dalam Alkitab berbahasa Indonesia itu ditulisnya tiang berhala. 好，那么接下来我们来看这个木字的来源。Kita lihat asal asal muasalnya huruf mu ini. 在上面呢，我们先看到这个它的字的演变。Ini perubahan dari Jakuwen kemudian sampai ke Haishu sampai yang saat ini kita pakai. 这个木汉语一级通用规范汉字。Jadi huruf mu ini huruf yang secara standar itu dipakai dan dia merupakan kategori yang pertama. Jadi kalau dibilang pemakaiannya itu cukup sering, ya, sangat sering ya. 此字始见于商代甲骨文，其古字形像树木，上为枝叶，下为树根。Huruf ini ditemukan pertama kali itu dalam bentuk huruf orakel atau huruf yang terukir pada tulang binatang atau tempurung kura-kura pada zaman dinasti Shang. Dan bentuk hurufnya ini menyerupai pohon. Atasnya itu seperti ranting, ranting yang mengeluarkan daun-daunnya gitu ya, rantingnya. Kemudian bawahnya itu menunjukkan akar pohon tersebut. 木的本意即树木，后引申指木头、木料以及一切木质器具，又特指棺材。Mu ini makna awalnya itu adalah pohon atau pohon-pohonan. Kemudian meluas menunjukkan juga kayu atau bahan-bahan material kayu ya. Dan segala sesuatu alat yang terbuat dari kayu. Kemudian juga bisa secara khusus menunjukkan kepada peti jenazah. 木质坚韧结实. Jadi mu ini maksudnya si kayu ini sifatnya itu kan kokoh dan kuat. Ku
木有淳朴忠厚之意. Maka dari itu, huruf mu ini juga memiliki makna jujur, baik hati, dan ada polos gitu ya. 其次，kemudian yang kedua, 木字还有呆笨的意象。Huruf mu ini juga dia bisa yang namanya mengacu kepada makna kurang lincah atau lamban. 也指感觉不灵敏，失去知觉. Juga bisa menunjukkan kepada perasaan yang tidak peka atau maksudnya tidak kurang sensitif gitu ya. 失去知觉 itu kehilangan kesadarannya gitu, kehilangan itu rasanya. Nah, 一般我们会用这个词麻木. Ya, makanya ada kata yang kita pakai itu mamu, yang artinya itu mati rasa. Ya. Jadi makanya dia punya makna yang ini, gitu ya. 好，那我们再看木的本意是树, makna dasarnya itu untuk huruf mu ini pohon. 现代用作木料、木材的木, sekarang dipakainya itu yang mengacu, yang menunjukkan arti bahannya, bahan kayu atau kayunya. 是在树这个本意的基础上引申而来的. Dan makna ini munculnya itu berdasarkan dari makna awalnya yang tadinya itu pohon. 上古itu zaman dulu, atau ada juga yang sebutnya ini zaman purbakala gitu ya, zaman dahulu, zaman kuno, 表示树木这个概念常常用木. Jadi kalau zaman dulu, zaman kuno, untuk menunjukkan pengertian tentang pohon, seringnya pakai mu. 用作动词意义的栽种、种植，则是用树. Kalau untuk menunjukkan makna pohonnya dan sebagai kalau menunjukkan untuk kata kerja yang berarti menanam tanaman, itu pakai katanya su. Jadi kalau mu itu untuk menunjukkan pohonnya, kalau kata kerja menanam pakainya su. 在纪元前后 sekitar zaman dinasti Han, 树才用作名词表示树木，从而取代了木. Huruf su ini baru dipakai sebagai kata benda yang menunjukkan pohon. Dan dia menggantikan si huruf mu ini. 在现代汉语中, jadi kalau di bahasa Mandarin modern, 不能单独用木来表示树木. Untuk menunjukkan pohon tidak bisa pakai hanya huruf mu. 只能用树, hanya pakai huruf su, pakai kata su. 而表示树木的木则尽见于合成词当中. Dan kalau misalnya untuk menunjukkan pohon, huruf mu ini hanya akan dipakai atau ditemukan di dalam kata majemuk. Jadi dia nggak bisa yang namanya, kalau mu itu artinya pohon, enggak. Tapi kalau dalam kata majemuk, misalnya apa-apa mu, semua-semua mu, semua-semua mu, itu baru yang menunjukkan pohon. 比如说这个灌木、乔木、果木、乌木. Jadi ini semua jenis-jenis tanamannya, jenis-jenis pohonnya. 这个灌木 itu perdu. 然后乔木 itu pohon yang maksudnya tumbuhannya itu batangnya dia ya kayak
kayu gitu ya, yang kuat, yang biasanya besar. 抱歉。然后这个果木 jadi pohon buah-buahan. Umu ini pohon kayu hitam atau kayu aram. 还有这个一个谚语，ada satu pepatah,独木不成林，独就是一个嘛，独木 satu batang pohon 不成林 tidak akan menjadi hutan。它的意思就是个人的力量很薄弱，它成不了大事。Jadi kalau misalnya sendiri, ya kemampuannya itu kan maksudnya, jadi kekuatannya itu kecil. Jadi tidak bisa melakukan mm, eh, hal-hal yang maksudnya ya memang harus dikerjakan oleh banyak orang gitu, oleh kekuatan yang besar. Ya nggak bisa gitu ya untuk hal-hal yang besar. 好，我们再看它的功能。Kita sekarang lihat fungsinya. 第一个功能就是结构的，作为结构变体。Jadi sebagai varian atau maksudnya untuk susunannya. Dan dia akan menjadi simbol, 标识符号, menunjukkan simbol yang berfungsi, berperan sebagai penunjuk bentuk, 充当形旁。构成会意字、指示字或重形字, dan dia akan membentuk, membuat huruf 会意字, huruf yang kalau kita sebut itu asosiatif gitu ya. Jadi satu huruf dan digabung lagi dengan huruf lain, kemudian membentuk arti yang baru. 只是字 gabungan dari bentuk dan makna. Jadi bentuknya seperti apa yang menunjukkan untuk menunjukkan makna tersebut. 还有重形字 huruf yang berulang ya, repetitif. 好，我们先看这个会意字。这个会意字呢，比如说这个树，这个树呢，印尼就是 mengikat atau membalut 或者控制也可以 mengontrol 树约束是吗？这个树一树化这个树。好，来看这个，哎，这个大家看一看，这个上面一个日，下面一个木，它不是果。一开始呢，我还以为就是果，然后呢，后来诶看了看，哦，这个不是果，这个读槁，槁，它的意思就是明亮的样子。槁 artinya terang，就是说这个会议呢，就是这个太阳呢已经在树顶的高度。Jadi dia udah sampai ujungnya pohon gitu, mataharinya gitu ya. Jadi artinya itu terang, bacanya kau. 好，然后我们来看这个指示字。第一个是末，末 yang biasa kita tahu itu artinya akhir gitu ya. 末日是吧？然后有月末、年末，一般我们会那样说，ini ujung atau akhir 啊。等一下，在下面我再分享这个末字的意义啊。然后这个本的意思呢，就是 akar atau batang tumbuhannya gitu ya, akar batang tumbuhannya 本。然后这个猪，这个如果是古代汉语的话，kalau di dalam kamus bahasa Mandarin kuno，它有两个读音，一个是书，
表示地名. Jadi kalau yang bacanya su, di zaman dulu itu ada sebuah tempat yang pakai kata ini su, bacanya su. 然后第二个意思呢，到现在还用。Lalu yang kedua itu yang sekarang juga masih pakai cu, cu, 意思就是大红的那个颜色，大红。Kalau yang cu artinya sampai sekarang juga masih dipakai itu berarti merah. 这个就是指示字。那么重形字一个林，它表示就是hutan, 森林 hutan atau rimba 这个林。然后这个森有4个意思，形容树木多。Jadi sen ini bisa yang artinya itu pohonnya banyak, ya, 这个森。然后繁密itu artinya jadi banyak dan dia berdempetan jadi kerap gitu. 繁密森。然后第3个意思呢是阴暗 gelap atau suram。第4个呢就是可以用来做姓名的姓。Jadi yang keempat itu biasanya sen ini juga bisa dipakai sebagai marga. 好，这个就是第一组的那个字。然后我们来看这个功能电体，这些呢就是我们所说的就是这样的，一般就是在底下的mu. Jadi kelompok yang ini kita bahas tentang huruf-huruf yang mu-nya itu eh, digabungkannya biasanya bentuknya masih yang mu ini, gitu ya, atau yang di bawah, gitu. Atau juga di atas seperti yang ini. 作为功能辩题, sekarang kita lihat dari segi fungsinya. Dan dia biasanya simbolnya itu untuk pengkategorian, pengelompokan. Tetap sebagai penunjuk bentuk. 第一个呢，就是表示树木之属，kelompok daripada pepohonan. 这个两个呢，也就是果树的名称。Jadi kalau yang ini dua-duanya itu pohon, maksudnya jenis buah gitu ya, buah-buahan. Sing ini aprikot. Li itu, kalau li itu prem atau plum ya, li zi. Li. 然后我们来看第二个，表示与树有关的事物，hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan pohon. 比如说这个漆，ini juga nama pohon. 漆树, pohonnya pohon lak, ya, 漆树。然后这个第三个表示木头或与木头有关。那 yang ini segala sesuatu yang berhubungannya tuh dengan kayu. Ya, 比如说柴, ini kan biasanya cai kayu bakar, ya. Pi cai, cai huo, ya, kayu bakar. 然后这个叶，这个叶呢跟叶子的叶就是有草字头的，也有同相同的意思，或者是薄，薄的那个薄木。叶 ini bisa sama artinya dengan daun dan juga dia bisa berarti kayu yang tipis gitu. Jadi yang tipis dia bacanya dengan sebutannya itu dengan ye ini. 第四个呢，表示木质或木制品，alat benda-benda yang terbuat dari
kayu 啊，这个就是案。这个案大家都知道那个案板了呀，dalanan itu pakainya an ini ya, 案板。但是它的本意 makna awalnya itu sebetulnya dia adalah baki, 就是托盘，木托盘呀，bagian dari kayu，dan 它有一个短短的腿，就好像那个我就是看在词典里面看的时候呢，就好像古代那个古装剧里面看到的，就是那个下人带着那个端菜的时候，比如说到他主人的那个房间里，那个有很小，然后有短腿的那个，好像桌子啊，就是那个盛食物的，就这个案，韩剧里面也有，是吧？它也可以说是可以说也是那个好像写字的，但是一般来说呢，就是它的本意是放置食物的短腿的木托盘或者木盘子。Jadi dia dianggapnya tuh piring terbuat dari kayu yang untuk membawa makanan, tapi dia ada kakinya pendek. Jadi biasanya mungkin kalau dibayangkan itu seperti film-film klasik ya, entah itu yang China ataupun yang Korea gitu ya. Jadi yang ada kakinya itu. 好，就是这个案。好，接下来呢，我们来看这个木字旁。Ini yang sebutannya adalah 木字旁. Biasanya dia posisinya di kiri. 作为结构变体 secara struktur, kita lihat dulu 标识符号 sebagai simbol yang menunjukkan makna 会意字。这个字呢是析分析的析，那个析剖析的析，就是 membagi atau memisahkan 这个析字。yang artinya membagi atau memisahkan。那么第二个就有很多了，我们来看一看。作为功能变体 sebagai varian untuk fungsinya, dia tetap sebagai simbol untuk pengkategorian dan sebagai penunjuk bentuk 充当形旁。第一个，我们来看表示树木之属 merupakan kelompok daripada pohon, pohon-pohon. Jadi biasanya ke nama-nama pohon gitu ya. 这个起，然后度，还有阳。这个如果是杨树呢，印尼语是 pohon willow，然后度呢，它就是嗯，好像就是玫瑰的那个，属于那个它玫瑰的那个种类。Jadi kalau misalnya untuk yang tu ini, dia spesies tumbuhannya itu tumbuhan berbentuk pohon suku mawar-mawaran. 这个度，嗯，好的。然后这个起呢，我们也看到那个，有时候我们也会那个枸杞是吧？枸杞是这个起呀。然后表示与树有关的事物、现象或行为。那我们先看这个表示与树有关的事物，hal-hal yang berhubungan dengan pohon。比如说这个，它有四个读音，但是如果跟树有关的就读或。Jadi dia punya 4 cara baca huruf ini yang berhubungan dengan berkaitan dengan pohon itu
yang bacanya ho, ya itu maksudnya pohon atau tiga lagi 大家可以查看一下呀。这个就是这个跟事物有关的。然后这个栗，这个栗呢是树的纹路。Jadi kalau li ini artinya itu teksturnya pohon. Jadi kan pohon itu kan ada serat-seratnya itu kan. Nah itu teksturnya. Sebutannya itu li, 树的纹路，木的纹路，木的纹路。Tekstur dari kayunya itu ya, batang kayunya. 好，然后呢，现象 gejalanya, gejala yang berhubungan dengan pohon. 枯就是枯萎、枯干、layu，然后柔 lembut，柔 artinya lembut 啊。我们学一个成语吧，就是柔枝嫩叶。Jadi ada sebutan ungkapan yang maksudnya kalau kita bilang rantingnya lembut, daunnya muda, itu biasanya 柔枝，树枝的枝，柔枝嫩叶，嫩 itu kan masih muda gitu ya, 叶 daunnya muda. 然后我们来看这个行为，jadi sikap atau tingkah laku yang berhubungan dengan pohon. 这个读茶，茶的意思呢就是斜砍，砍 itu kan biasanya kalau kita potong pohon gitu ya, 斜 itu miring. Jadi kalau potong miring itu dengan sebutannya itu 茶。然后这个构，这个构，结构那个构，它的本意呢，makna awalnya itu 盖房子, membangun rumah, 盖房子，这个构。好，我们接下来看表示木头、木材或与木头有关的。yang berhubungan dengan kayu atau bahannya, yaitu 材。材 itu bisa berarti bahannya atau materialnya. 然后这个菇，这个菇呢，就是它的本意呢是指一种酒器。Jadi 菇 ini makna awalnya itu adalah wadah arak zaman dulu. Jadi sebutannya 菇它也有另外一个意思呢，就是木质的那个板，写板，jadi papan tulis kayu，现在是用那个白板的，是吧？以前就是那个箍，这个就是木质的那个板，写板，papan tulis kayu。好，然后最后一个呢，就是表示木质或木制品。Kalau ini barang-barang benda yang terbuat dari kayu. 杖，杖就是tongkat atau ya pentung gitu ya, 杖。然后戟，这个戟呢，它的本意是放在履背上载物用的木架。Jadi 戟 ini kalau lihat di 现代汉语就没有，找不到它的意思。这个级就是rak rak yang maksudnya dari kayu yang biasanya diletakkan di atas keledai untuk bawa barang. 就是这个级。现在就类似于就是后来的那个多安。Jadi kalau sekarang sebutannya tuan.
Kalau dulu itu ji sebutannya. 好，这些就是关于木质的功能呀。Ini semua yang dibahas itu tentang fungsi daripada huruf mu. 接下来我们来看它的这些用木的汉字。那我在这里呢，想说一说，就是三个字，三个汉字。Kita lihat untuk tadi 这个构的意思呢，它的本意呢是盖房子，就是把木材交叉连接起来。Jadi kalau makna asalnya itu 这个构 adalah menyusun menyusun eh, kayu-kayu tersebut untuk jadi sambung gitu dan akhirnya jadi sebuah bangunan ya. 好，那我们看它的意思。我先说一说，就是现代汉语里面的现在用的。Kita lihat yang sekarang masih dipakai gitu ya di dalam bahasa China modern，就是构造、组合、membangun atau menyusun。比如说，我们会说构图、构思啊，membuat desain gitu ya，atau menyusun kerangka pikiran misalnya，构思。然后第二个呢，就是结成用于抽象事物。Jadi ini bisa artinya itu membuat atau menjadikan sesuatu。构。比如说，我们一般如果看电影或电视剧的之前就是他会说啊、比如说本剧全属虚构。Ya, ada kalimat yang biasanya kalau di dalam kita nonton serial drama atau film yang memang fiktif gitu ya, maksudnya atau karangan, rekaan. Jadi bukan kisah nyata, itu akan tulis segala sesuatu yang maksudnya mungkin ada kemiripan, tetapi itu semua murni hasil rekaan. Jadi maksudnya diciptakan untuk menjadi sebuah kisah, sebuah cerita. 这个够。然后第三个呢，它是用于书面语，bahasa yang biasa dipakai secara tertulis，指文艺作品。Dan dia menunjukkan tentang gubahan atau karya sastra. Karangan yang baik biasanya bisa disebut 加那个人字旁的，然后有两个土，加构 karangan yang baik。然后它也可以用来姓名，bisa dipakai juga jadi marga orang。然后如果跟树有关的，就是它的种类，jadi dia juga bisa ada yang arti dari kelompok arti yang kedua itu 构树，jadi nama sebuah tanaman gitu. 构树。Kalau bahasa Inggrisnya itu paper mulberry，ya 构树。那么在古代的时候呢，古代汉语词典呢，我找到一个词呢，就是这个找到一个意义，就跟现代汉语里面呢，现在汉语里面没有了，gitu ya. Ada satu yang maknanya itu di kamus bahasa China kuno itu ada, kalau sekarang itu udah nggak ada gitu. Jadi dia sudah bukan pakai huruf ini lagi. Itu kou itu artinya 挑拨离间，那个使人不和的那个意思。Jadi ada kou itu kalau zaman dulu ada mengandung makna itu mengadu domba atau membuat orang itu tidak akur gitu ya. Jadi bisa bisa berselisih pendapat atau salah paham itu pakai kata kou ini.
也有一个设计陷害他人。Jadi kalau sekarang itu kan 构造的意思，那么以前呢有设计陷害他人，dia ada mengandung makna untuk maksudnya membuat siasat mencelakakan orang lain gitu。够ini 现在就没有了，现在汉语就没有了。好，那么接下来我们来看这个末。这个末呢，我们经常用的就是末段，是吧？yang artinya ujung atau akhir。那我们来看第一个意思呢，就是东西的梢，树梢，jadi ujungnya pohon gitu ya。ujungnya pohon. Nah, 东西的梢, jadi ujungnya pohon dan kalau diartikan itu hal yang sangat kecil gitu ya untuk sebuah cengyu. Ada satu ungkapan 秋毫之末，秋毫之末. Jadi hal yang kalau 秋毫之末 itu artinya sebetulnya ujung halusnya eh, bulu binatang gitu。秋毫之末，那么如果要用的话是，比如说，哎，他的观察力十分敏锐，即使是秋毫之末也看得一清二楚。这个末，jadi artinya itu sesuatu hal benda yang kecil。然后第二个意思，第二个意思呢，就是这个末呢是不是根本的？jadi bisa berarti 不是主要的事物，hal yang bukan menjadi primer gitu ya, bukan yang utama。那么我们在这里可以一般会听到本末倒置，本末倒置。Jadi yang hal yang mendasar dengan hal yang tidak tidak hal-hal kecil yang maksudnya yang sepele itu jadi terbalik gitu. 本末倒置啊。第三个意思呢是最后末尾啊，yang arti yang ketiga itu akhir atau ujung。比如说末班车 mobil yang terakhir gitu ya, bus yang terakhir. Biasa kan jam mobil untuk kereta terakhir itu mau panca untuk bis kita suka kejar gitu ya. Yang terakhir jam berapa? Oh masih keburu gitu ya. 还来得及，末班车是几点几点？这个末。然后春末、年末，我的韩国朋友经常用年末、月末，我比较喜欢用月底。月末、年末, jadi akhir daripada akhir tahun, akhir musim semi, 春末 gitu ya, pakai 末 ini. 还有是沫子, bubuk atau debu atau ya maksudnya udah jadi kecil-kecil gitu ya. Nah, biasanya 把肉剁成肉末儿. Jadi kalau kalau daging itu dicincang jadi sebutannya daging cincang itu ngomongnya 肉末 tambahin arhwa 肉末 mo itu 沫子 bisa artinya tuh bubuk atau debu gitu ya. Jadi kalau dicincangnya ya jadi kecil-kecil gitu ya 肉末 biasanya. Kalau kalau digilingnya itu masih memanjang itu kan 肉丝儿肉末，或者药也可以啊，把药研成末儿。Jadi kalau obat misalnya ditumbuk jadi bubuk, nah itu 也是 more。jadi pakai more ini juga. 然后它也是姓， dia juga bisa dipakai sebagai marga 姓末。现在呢还可以在戏曲里面呢是一个角色。Jadi mo ini juga
dipakai di dalam opera tradisional sebagai sebuah peran gitu ya, sebutan untuk sebuah peran. 这个梦啊，接下来我们来看这个刚才我们所提到的这个案，这个案我再说一遍，这个案的本意，jadi dari makna asalnya itu 放置食物短腿的木盘子，ya baki，引申指桌案。Kemudian maknanya itu meluas dari yang tadinya baki kayu untuk bawa makanan dan dia punya kaki yang pendek, maknanya meluas jadi cuan, jadi meja meja pendek. Dan juga kalau lihat di kamus bahasa yang Mandarin Indonesia itu juga ada yang tulis artinya meja tulis, 也可以用来写字的。就以前的那个古代人就是喜欢那个他的椅子也是很矮的，然后他的桌子也是矮矮的那个用来写字的也有，或者就是盘着腿儿，就上课的时候，然后前面有一张那个很矮很矮的那个桌子，是吧？就古装戏看的太多了。好，然后呢是呃，这个我们来看，它现代汉语里面用的就是它的意思是什么？第一个案子，案，ini kalau di dalam kamus China modern，案子就是perkara atau kasus。啊，第二个意思，古代进食用的木托盘就是刚才的，jadi dipakai untuk bawa makanan，itu ya bagi。第三个是案件，nah ini juga perkara atau kasus yang biasa itu contohnya 破案警方已经破案了kasus ini sudah uh, terselesaikan gitu ya, sudah berhasil di dibongkar ya 破案 bongkar kasus oleh polisi. 第四个意思记录 jadi ada arti mencatat mencatat 比如说备案 jadi mencatat gitu ya menyiapkan catatannya. 然后第五呢是提出计划、办法或其他建议的文件 dokumen yang berisi tentang pengajuan misalnya kita memberikan saran atau kayak rencana. Nah, itu semua bisa disebutnya fang'an ya, fang'an. 提案也可以，方案就是这个词组。然后它也有第二组的那个按的意思，按那个按提手旁的旁边是一个平安的安，那个它是有那个意思，但是是书面语。Jadi secara tertulis huruf an ini bisa berarti 核对的意思，查考的意思。Jadi mencocokkan ya, mencocokkan untuk mencocokkan bisa pakai kata huruf an ini. 然后比如说编者、作者，加那个暗语，misalnya untuk editor atau juga penulis yang menambahkan catatan, biasanya sebutannya itu catatan redaksi, biasanya gitu ya. Itu 编者案. Jadi pakai ada kata an ini, 编者案, catatan redaksi.
好，这个以上呢三个词我分享完了，就是其他的大家可以在课下再查一查看一看啊。接下来呢就说一说几个成语。Kita lihat tentang ungkapan atau idiom。那第一个呢，就是我想说的，就是这个人非草木。人非非就是不是的意思，人非草木，指人都有思想感情的。Jadi ungkapan ini tuh untuk menunjukkan artinya manusia itu ya bukan 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 tumbuh-tumbuhan gitu ya, bukan bukan rumput, bukan pohon gitu ya, bukan kayu juga gitu. 人非草木, dia punya pemikiran, dia punya perasaan. 人非草木，我们都有情感的，所以说就是不要怎么说呢，就是冷酷无情。jangan nggak punya perasaan gitu ya，要关心他人，传递爱心。就人，因为人非草木啊。然后第二个成语呢，这个一目难知。一目就是一个嘛，一个树木ya satu pohon itu nanti 就是支撑，sulit untuk menopang ya maksudnya ada masalah atau ada hal yang terjadi 一个人就是支撑不了，一目难知，凭一个人的力量就很难去挽救一些发生的危机。Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi yang maksudnya perlu diselesaikan, Weiji itu biasanya bahaya. Ya perlu diselesaikan ya satu orang itu pasti nggak bisa gitu, nggak bisa, nggak kuat, tidak kuat untuk menopangnya atau untuk menyelesaikannya. 然后最后一个呢，就是想说一说这个头目抱穷。这个穷我们学过了，就是玉字旁的这个穷，就是它很宝贵的一个玉，是吧？Ini bisa disebutnya itu permata, gitu ya, permata yang indah dan kalau dibilang ya bukan yang maksudnya hal yang berharga gitu ya. Xiong itu permata, sesuatu yang berharga. 头目抱穷就是你接受了，比如说人的帮助，你要懂得感恩，人给的，比如说呃很细小的帮助，但是我们报答的就是要用全心、用深情的那个，然后厚意的来报答他。我认为呢，做人就是要有这个心态的，就这个态度。Jadi kalau misalnya ada seseorang memberikan bantuan, hal sekecil apapun, ketika kita membalasnya itu harus dengan sepenuh hati. Jadi yang hmm, secara maknanya itu ya memberikan orang lain berikannya itu gitu kan ya, kayu atau pohon gitu ya di sini. Lalu kita balasnya itu memberikan balasannya itu dengan permata. 我觉得呢，就是这个成语呢，是让我们可以记在心里，就是要懂得感恩，会感恩的这个这个态度。好，其他的呢，就是大家可以在课下
查一查，查看一下这个成语的意思。那我要分享的内容就到此了，给大家分享一首歌，请大家欣赏。